Najwa. Okay, Cikgu Najwa. Hari ni kita jumpalah untuk bincangkan beberapa perkara lah berkaitan dengan PDPC yang telah kita telah cikgu jalankan tadi. Okey. Baik Cikgu Najwa. Tujuan saya panggil ni bukanlah untuk beri teguran ke ataupun ada apa-apa masalah lah daripada Cikgu Najwa. Sebenarnya semua berada dalam keadaan baik semua. Cuma hari ni saya panggil untuk tujuan untuk kita bincangkan lah apa-apa yang boleh ditambah baik, terutamanya dalam PDPC yang Cikgu jalankan lah, macam tu. Jadi ada beberapa perkara lah. Ada beberapa perkara yang saya nampak boleh dipertingkatkan lagi suatu PDP itu dijalankan, terutamanya dalam perlibatan murid lah. Dalam perlibatan murid macam mana Cikgu rasa PDPC yang Cikgu jalankan tadi? Rasanya Rasanya untuk penglibatan murid, fokus dalam penglibatan murid lah. sepatutnya kumpulan-kumpulan yang diberi tu, saya rasa sepatutnya saya masukkan murid yang pandai tu dalam satu kumpulan, murid yang kurang tu dalam satu kumpulan, supaya yang kurang tu boleh memberi lebih banyak komunikasi antara diorang dan lebih banyak banyak kerjasama. Jadi macam tu lah sebenarnya. Kalau boleh kumpulan tu kita bagikan mengikut aras murid macam tu. Kemudian kalau boleh lagi kita tambahkan lagi macam bentuk-bentuk BBM, bahan-bahan bantu kan. So tadi saya tengok macam murid-murid tu dia ada usaha untuk turut serta, tapi oleh sebab bahan tu tak berapa banyak, bukan tak sesuai, tak berapa banyak. Jadi bila tak berapa banyak tu, ada setengah murid tu yang tak dapat turut serta lah dalam dalam PDPC tu kan. Bahan tu tak cukup, jadi budak tu ada yang tak merasa nak gunakan. Jadi kalau lepas ni kalau boleh banyakkan lagi ke benda, jadi murid-murid tu nanti semua lagi sonok lah, dia dapat pegang, guna, terutamanya kalau alat-alat yang macam alat-alat yang maujud tu kan. Itu lagi saya rasa sonok. Dan benda-benda macam tu juga boleh, alat-alat macam tu juga boleh menggalakkan murid lah. Nanti dia dapat meningkatkan tahap pemikiran murid sebenarnya. Galakkan murid minat dia lah dalam PDPC. Saya cuba tambah baik lagi. Kalau berkaitan dengan kawalan kelas, saya rasa tak ada masalah Cikgu Najwa ya. Kalau ikutkan, saya ada masalah dengan beberapa murid yang dia masa darjah 3 tu dia budak pemulihan. Jadi bila masuk ke tahun 4, untuk proses dia nak menyambung ayat yang lebih panjang tu, dia ada masalah pada saya sebab dia tak bertanya. Dia pula duduk saja tengok je, yang bila saya bagi kerja, jawapannya yang tak apa-apa lah juga. Tapi bila murid yang pandai tu pula, saya nak kontrol yang lemah ni, yang pandai tu akan banyak bertanya. Jadi saya tak sempat nak tengok yang dua-dua tu. Jadi masalah saya yang kat situ. Jadi macam tu, maksudnya macam Cikgu Najwa nanti kena sediakan beberapa soalan ikut aras murid lah. Macam tu. Kalau tak ikut aras murid tu, yang dah berlaku jadi macam tu. Contoh macam nanti contoh kalau aras soalan tu terlalu rendah, nanti murid-murid yang arasnya tinggi akan mudah cepat siap, dan itu yang akan timbulnya susah untuk kita kawal dalam kelas. Macam tu. Jadi kalau boleh dalam sesi PDPC yang datang nanti kena persediaan dalam bentuk aras yang pelbagai. Saya kena buat banyak bahan dah untuk murid. Ya, kena banyak bahan macam tu. Nanti murid lemah kasih dia aras yang rendah sikit, sederhana, dan aras yang tinggi. Jadi nanti kalau andai kata murid-murid yang baik tu dia cepat siap, lagi satu kita boleh bagi soalan bentuk pengayaan dan sebagainya, supaya masa murid tu akan dapat diisi dengan sepenuhnya lah. Kalau tak, mulalah nanti dia akan mula ganggu kawan lain kan. Sebab macam tu lah.
Tapi tadi saya tengok kawalan kelas tu bagus lah, boleh lah kan. Sebab cikgu ada kot. Mungkin ada pemantau masa tu, mungkin murid ni. Tapi boleh dipertingkatkan lagi lah sebenarnya. Kalau macam tu. Kalau kedudukan kelas tadi dalam bentuk kumpulan, tadi murid-murid dikelaskan ikut kumpulan macam mana tadi? Ikut kumpulan saya letak 2 orang yang alasnya tinggi, lagi 3 orang yang alasnya rendah. Tapi masalahnya yang rendah tu akan duduk tengok je lah, sebab yang tinggi akan dominan untuk buat benda-benda tu. Yang murid-murid yang lebih cepat dapat tu, nanti dia akan kawal kumpulan. Macam tu. Murid-murid ni kalau biasanya selepas kita bertanyakan satu soalan, sama ada soalan itu dapat dijawab oleh murid dengan tepat ataupun kurang tepat, kalau boleh nanti Cikgu Najwa biasakan dengan kita memberi pujian, galakan. Jangan kita nanti kalau salah kita terus kata salah. Kita cakap contoh dia macam kurang tepat, cuba lagi, perkataan yang teruskan dapat memberi galakan kepada murid lah. Meminat dia orang lah. Macam tu. Baik, satu lagi kalau boleh dalam PDPC yang kita jalankan tu, kita banyak libatkan murid dengan situasi dia orang lah, macam tu. Situasi harian dia orang. Ya, situasi harian dia orang. Biasanya kalau kita dapat libatkan murid, iaitu pengalaman sedia ada dia, macam tu nanti biasanya dia akan lebih berminat lah untuk terlibat dengan dengan proses yang kita jalankan, aktiviti yang kita jalankan. Jadi murid akan lebih aktif lah. Kena juga nak tanya apa-apa? Dari segi RPH dengan saya punya isi pelajaran okey je tu? RPH kalau kita tengok objektif tu, kalau boleh objektif tu biar lebih berfokuskan satu-satu objektif yang kita nak capai. Jangan kalau tengok cikgu punya objektif tadi tu, dia agak terlalu umum. Jadi kadang-kadang skop dia besar. Skop dia besar. Kalau skop dia besar, nanti berkemungkinan susah untuk kita capai objektif yang kita harapkan lah. Jadi biar dia skop dia lebih kecil, supaya lebih mudah kita capai, terutamanya untuk murid-murid macam tu. Jadi saya rasa ada apa lagi Cik Najwa nak tanya? Mungkin dah tak apa nak ada kot nanti. Kalau ada InsyaAllah nanti kita bincangkan terus. Jadi saya kata itu sajalah. Terima kasih Cik Najwa sebab meluangkan masa kita hari ini kita bincang berkaitan dengan PDPC. Terima kasih Cik Najwa.